Baiklah, kita dah kembali. Kita akan berbincang tentang mendidik rakyat tentang cukai barangan dan khidmatan GST. Jadi agar negara bersedia sekiranya GST diperkenalkan kelak, dan bersama kita pada hari ini adalah di sebelah kanan pilihan pendengar saya ialah yang berbahagia Datuk Paul Salvaraj, Ketua Pegawai Eksekutif Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA, dan juga bersama kita pada hari ini adalah Saudara Zulkifli Mohamad, Setiausaha Penerangan Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Selamat datang kedua-dua tetamu. Saya nak mula dengan Datuk Paul Salvaraj dulu. Perdana Menteri ada mengatakan NGO telah pun memainkan peranan dan akan diharapkan untuk terus memainkan peranan untuk menerangkan kepada rakyat tentang GST contohnya, ya. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan apakah agaknya pendekatan sesuai, tapi sebelum itu pemahaman rakyat secara rambang, ya, pada pandangan Datuk sendiri, pemahaman mereka tentang GST ini, ya. Biasa bila orang kata cukai saja orang takutlah. Tak ada siapa yang akan seronok kerana cukai. Tetapi berdasarkan maklum balas dari rakyat, khususnya dari akar umbi, sangat ada banyak salah faham tentang GST. Ramai anggap bahawa harga barang akan naik dan mendadak, dan akan ada pelbagai, mereka akan menghadapi kesusahan lah, dan mereka ingat cukai ini adalah satu yang baru. Sebenarnya ini bukan satu cukai yang baru, ya. So banyak persepsi yang tak betul dan harus dibetulkan oleh pihak kerajaan atau jika dengan bantuan NGO lah. Apa itu GST dan apakah sebenar kesan kepada rakyat? Sebenarnya yang berdasarkan apa yang kita ramal, kesan dia mungkin tak berapa, ataupun ada sekali sajalah mungkin ada kenaikan sekali, selepas itu akan jadi macam biasa. So penerangan seperti ini tidak diberikan kepada rakyat, dan inilah masalah untuk penerimaan dari segi GST. Sekiranya kalau kita kata dalam 10 orang dalam negara kita, berapa orang yang sebenarnya faham konsep itu? Sangat, jika dari segi grassroots akar umbi betul-betul kampung, saya rasa kurang dari 3 lah. Mungkin dalam bandar lebih sikit, sebab mereka mengikuti perkembangan. Tetapi di peringkat akar umbi, bila kita menjalankan pendidikan pengguna yang biasa, kita cuba juga dapat maklum balas tentang isu-isu semasa, dan kita dapat ramai tak pernah dengar ataupun ada satu persepsi yang agak negatif lah, terlalu negatif lah. Kadang-kadang sebelum ada keterangan mereka sudah ada suatu persepsi. So sekarang ni bukan kita nak bagi keterangan, kita nak betulkan persepsi yang salah. Itu lagi rumit lah. Pandangan Saudara Zulkifli, soalan yang sama je. PPIM juga punya masalah yang sama, ataupun mungkin kita perlu lihat daripada the selling end, maknanya the businesses. Bila dia imposkan, bila dia laksanakan GST, kemungkinan ada sedikit penambahbaikan perlu dilakukan oleh pihak peniaga, pihak komersial ni. Mereka perlu mengupgradekan sistem IT mereka mungkin. Sistem IT dia kena program supaya GST dimasukkan dalam barang-barang tertentu. Jadi mungkin ini para peniaga akan menjadikan alasan untuk mengupgradekan sistem IT mereka, dan mungkin extra cost-nya akan dipaskan kepada konsumer. Itu yang kita nak kena caution lah. Kita kena bagi amanan kepada ni. Ini satu alasan yang valid untuk mereka mengenakan beban kepada pengguna. Jadi satu, kita kena tengok macam mana price strategy, pricing strategy bisnes ni. Macam mana dia lihat GST ni, bila dia nak beli barang pre GST or post GST, macam mana dia nak susun, and then the cost on penyumber outsourcing. Outsourcing kita as compared to the internal sourcing of the raw material. Maklumlah macam-macam alasan yang mereka kemukakan supaya mereka ni want to play safe. Dia nak pastikan keuntungan banyak tu juga ataupun bertambah, ataupun mereka can take advantage, boleh mengambil kesempatan daripada pelaksanaan GST ni. Kalau kita tak berhati-hati, kita tapi haruskah kita melihat dari persepsi ianya sentiasa akan ada orang jahat untuk mengambil kesempatan sedemikian, ataupun harus kita lihat dari segi bagaimana akan membantu negara untuk mendapatkan lebih banyak duit, tapi caranya maknanya lebih broad base kan? Jadi bagaimana harus kita lihat? Terlalu optimis lah. Saya nak membantu negara kena ada duit je tak? Itu sebab yang kerajaan pun risau tentang masalah ini. Orang akan ambil kesempatan. Itu yang ada satu akta barulah, anti-profiteering. Tetapi itu yang kita sebenarnya risau. Mungkin kesan GST ini tak berapa, tetapi alasan GST mungkin banyaklah. So bagaimana nak dari segi kawalan, dari segi penguatkuasaan, itu penting. So jika tidak,
walaupun dari segi keterangan kita kata kesan tak berapa kenaikan, mungkin 0.1% saja dari segi CPI, tapi jika selepas pelaksanaan harga tinggi naik RM2, RM3, orang akan salahkan GST. Manakala mungkin tak ada apa-apa, tak ada kena-mengena dengan GST. Hanya orang ambil kesempatan. So dari aspek itu harus ada pengawasan lah. Dan pengguna tidak harus, peringkat awal pelaksanaan cukup penting. Jika salah laksana, saya ingat akan jadi rumit lah dari segi pelaksanaan. Jadi bila Datuk kata di awal pelaksanaan itu cukup penting supaya jangan tersalah. Yes. Jadi orang semua telah membahaskan bertahun-tahun, orang telah bahaskan apakah kadarnya 4% ke, benda-benda macam ni. Tapi yang paling penting tadi, kalau Datuk dah mengatakan kalau di kawasan bukan bandar, mungkin daripada 10 tu mungkin 3 orang yang faham, kan. Jadi apakah mungkin pendekatan mungkin di sini Encik Zul boleh berikan juga pandangan cara yang terbaik untuk mendidik, supaya dengan cara yang agak senang, supaya semua orang tu faham apabila ianya diumumkan, semua orang akan tahu. Dan adalah yang optimis, ada yang tidak optimis seperti saya. Jadi menjayakan dan faham, supaya bukan orang ni je dok bayar cukai, cukai itu boleh didapati di tempat-tempat. Bagaimana cara mendidik itu? Saya terlebih dahulu saya ingin nak nyatakan bahawa strategi government, strategi kerajaan dalam melaksanakan GST, mereka tidak mengimposkan atau mengenakan GST di atas barang-barang yang asas. Beras, gula, minyak masak, minyak sebagainya. Jadi ini satu strategi yang tidak amat mengejutkan lah. Kalau misalnya dikenakan di atas barang-barang ni memang terkejut lah. Jadi perlahan-lahan dan kerajaan juga tidak mengenakan supaya semua peniaga berdaftar dengan GST. Hanya peniaga-peniaga yang punya turnover 500,000 ke atas hanya mendaftar dengan GST ni. Jadi di pihak NGO terutamanya, mereka mestilah well aware lah, maknanya kita nak menyalurkan semua maklumat ini, apakah barang-barang yang kenakan GST, mana barang yang tidak kenakan GST, dan mana barang-barang yang memang cukai dah di-embed di dalam, dah dimasukkan sekali di dalam harga barang tersebut. Ada barang-barang ni. Jadi sebenarnya konsumer tidak sedar bahawa mereka dalam masa sekarang mereka telah bayar cukai sekali sebab dia dah termasuk dalam barang tersebut. Jadi kita expect lah barang-barang macam ni, bila dilaksanakan GST, kita akan expect penurunan dari segi harga barang tersebut sebab cukai dah. Dan misalnya kata kereta, sales tax untuk kereta sekarang ni ialah 10%. Jadi bila pelaksanaan GST dah turun 4%, dah ada penurunan di situ. Dan juga begitu juga barang-barang yang lain juga, yang mana sebelum ni mungkin dah 10%, 5%, dan bila dia kena GST, kita akan expect, kita akan jangkakan bahawa barang-barang pengguna ini akan turun. Tidaklah pendadak, tapi ada penurunan yang kita harus akui lah. Bukan maknanya kata kita tak boleh secara pukul rata mengatakan GST ini membebankan. Tidak sebenarnya. Jadi apa yang kita bayar sekarang mungkin dah ada di dalam cukai harga barangan tersebut. Okey. Saya terpaksa bertindak sebentar. Bila kita kembali nanti, mungkin kita boleh juga tengok bagaimana negara-negara lain memperkenalkannya dan apa yang boleh kita buat adaptasi dan sebagainya, dan mungkin kita boleh perbaiki, Datuk dan juga saudara Zul. Sebentar lagi saya terpaksa bertindak, akan kembali selepas ni. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita. Datuk, bila kita cakap tentang pendidikan, kalau kita tengok bagaimana Singapura masa mula-mula implementasikan GST, dia ada banyak macam pendidikan dan sebagainya. Mungkin apa yang boleh kita belajar daripada negara-negara yang telah melaksanakannya, dan adakah perkara yang dibuat di negara itu boleh juga aplikasinya boleh juga dibuat di sini, dan kalau ditukar ataupun tweak sana sini, apa yang harus juga dibuat? Kerana ada yang mengatakan negara itu kecil dan sebagainya, dan Malaysia agak besar. Bagaimana harus dilihat dan jangka masa yang diperlukan untuk membuat semua orang tu faham, kerana
ini teknikal. Kalau cukai-cukai ni, saya nak buat cukai walaupun online pun duk suruh orang LHDN tu tunggu di talian sampai orang tu tak larat dengan saya. Padahalnya semua dah siap kat situ. Ada borang kan. Ya. Sebenarnya di Singapura bila dilaksanakan, mereka juga khawatir tentang reaksi rakyat. Maka majlis dialog dan engagement dengan rakyat telah diadakan di single peringkat residen, peringkat kawasan kampung lah, kampung rumah pangsa, kawasan perumahan. Dan ada satu dialog yang berterusan, dapat feedback dan dia tweak perundangan. Sebenarnya bukan soal cukai, harus kita buat, kita mesti buat, sebab ini soal cukai. Dan bagi rakyat soal dia sebenarnya mudah. Kenapa GST? Kenapa sekarang? So mesti ada satu keterangan yang jelas kenapa. Dan yang paling penting bagi rakyat ialah soal harga. Sudah ada satu andaian harga akan naik secara mendadak. Itu penting untuk bagi keterangan bahawa itu nak kesan macam katakan tadi, okey, barang-barang ini dikecualikan, tidak akan ada kesan. Barang yang lebih mahal, ada standard rate, itu akan ada kesan. Jika bagi orang miskin khususnya, banyak barang harian yang dia beli itu tak kena, bermakna dia tahu kesan dia tak berapa lah. Itu kenyataan, bukan of course, macam saya katakan, kita perlu melindungi daripada orang ambil kesempatan, itu soal lain lah. Tapi dari segi kesan cukai itu sendiri mungkin tidak berapa kesan, tetapi oleh kerana takut, kerana maklumat tak cukup, mungkin kerana orang lain cerita macam-macam cerita, mereka pun sudah menerima. Itu yang kita kena jelaskan lah, impact itu. So jika ada GST, tak kira apa nama pun, jika harga tak naik, tak apa-apa lah. Bagi rakyat, betul, harga, soal dia ialah harga. So itu harus dibagi keterangan secara jelas. Pak, pandangan saudara Zul. Saya melihat dari segi ekonomi itu dari segi mikro lah. Kalau misal banyak barangan kita yang mungkin tidak terlibat dengan GST, tapi kita harus juga melihat barang-barang yang ada kena-mengena dengan GST, agar ianya betul-betul konsumer itu dapat mengetahui apakah sebenarnya the difference in margin dengan dibayar sekarang ataupun dengan GST berapa persen. Jadi dia harus perhatikan tiap-tiap, mungkin cili merah ke, kan, mungkin ikan macam sudah cakap ikan tenggiri. Jadi kita kena tengok lah segitu. Jadi model kalau kita nak tengok model di negeri lain, nak sesuaikan, kita kena lihat perkara macam ni. Apakah sentimen rakyat sebenarnya dari segi politik, terutamanya. Kemungkinan ada di sana tu ada puak-puak yang mengambil kesempatan, yang mengatakan bahawa menebarkan macam-macam perkara terhadap GST ni. Dia mungkin G tu dia kata gejala. Dan akan macam-macam akronim akan dikenakan di GST. Jadi kita harus berhati-hatilah. Maknanya penerangan tu harus jelas, harus tuntas. Maknanya kita kena pihak-pihak berkepentingan macam NGO dan juga di sekolah-sekolah, kita didik rakyat ni, budak-budak sekolah ni, apakah struktur GST sebenarnya, apakah di kolej-kolej ni, sebab yang banyak merontak ni di kolej-kolej sekarang ni, banyak dia banyak anti-establishment ni. Jadi kita harus mendekati mereka ni, siswa-siswa ni, siswa-siswa ni, supaya mereka dapat jelas apakah sebenarnya yang kerajaan nak buat. Di samping mungkin kita tak tahu lagi apakah side effect dia. Mungkin rata-rata dia pun tak ada apa-apa. Kemungkinan kerajaan akan meraih cukai yang lebih. Kemungkinan kurang. Kita tak tahu sebelum dia implementkan. Jadi sebelum kita tahu apakah model yang kita nak pastikan, kita kena implement dulu. Mungkin di Indonesia lain dia punya efek, di Singapura dia ada pendidikan, di Filipina mungkin lain dia punya efek dia. Jadi kita kena tengok berapa dia laksanakan dalam masa 1 atau 2 tahun, kita tengok. Jadi kita tahu apakah hal tuju yang boleh kita showkan kepada kerajaan. Tapi jangka masa untuk mendidik itu paling optimum berapa lama tu, Saudara Zul? Tadi Datuk kata pada Datuk 1 tahun setengah. Saya ingat dalam tempoh masa tu memang agak sesuai lah, agak sesuai untuk kita laksanakan. Tapi dengan satu sistem yang agak lebih agresif lah. Kerajaan perlu memikirkan banyak lagi saluran-saluran yang perlu dimasuki, banyak saluran yang perlu diterangkan di kampung-kampung misalnya. Sebab saya rasa barangan-barangan yang dikenakan GST ni akan ditambah dari masa ke semasa. Kita haraplah kadar GST dicadangkan 4% tidak dinaikkanlah dalam masa tertentu. Jadi kita pun dah terbukti macam SST pun, sales services tax pun tak diimplementkan tahun 72 dan hanya naik pada tahun 83.
Dan juga services tax pun diperkenalkan pada tahun saya ingat awal tengah 80-an. Jadi di situ kita nampak bahawa kita expect tidak jangkakan kenaikan yang mendadak dalam GST ni. Ya, Datuk, ramai juga berpendapat akan ada banyak paperwork, akan ini dia kena tahu dan ramai yang kata kena rekod dan sebagainya, kena betul dan sebagainya. Ini bagaimana harus benda ni disenangkan supaya dia tidak banyak orang kata banyak sangat kerja untuk monitoring. Yang ini kemudian ada lagi barangan yang akan masuk dalam list dan sebagainya, sebagai macam Zul kata tadi. Sebenarnya ada insentif lah untuk paperwork. Jika disimpan paperwork yang betul, dia akan dapat balik rebate, ada sistem dia. Inilah sebahagian daripada kos awal untuk semua syarikat dan memang dialog pun ada dengan syarikat untuk menyediakan mereka. Tetapi pelaksanaan sistem ni dari satu aspek akan menyelaraskan perniagaan supaya dia lebih teratur lah. Jika dulu simpan bil dalam peti kasut, tak bolehlah sekarang. Sebab you kena buktikan. Dan jika orang yang tak mau register, macam Zul kata memang betul tak register pun boleh. Tapi jika you tak register, orang yang you jual dia tak boleh dapat manfaat. So memang ada insentif untuk anda pun register. So mungkin ramai yang tak register, walaupun tak perlu register dari segi undang-undang, tapi jika orang lain dapat manfaat daripada sistem ini, you kena register sebab dia perlukan you punya invoice dan sebagainya lah. So ada banyak dari segi kecekapan sistem yang akan, tapi mungkin ada kos awal lah untuk ini. Dan tetapi selepas sistem ni ada di dalam sistem, tak ada apa-apa lagi lah. Saya rasa lebih teratur lah dari segi jangka panjang perniagaan juga. Dan orang tidak akan dibebankan akhirnya. Itu persoalan orang semua. Ya, betul. Dan menurut kajian kita tengok ada 8 kategori barang-barangan yang akan turun harga. Dan dia mungkin varies from 1% to 2.7% penurunan. Jadi kita expect some kind of penurunan harga lah di segi barang tu. Sebab mungkin saya cakap tentang tax structure mungkin 10%, sekarang dah tinggal 4%. Jadi dari segi itu kita akan menikmati, konsumer akan menikmati penurunan ataupun pengurangan dari segi harga barang tersebut. Baik, terima kasih Saudara Zul, masa tak mengizin. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami, dan nanti kalau nak pergi buat kelas-kelas tu jemputlah kami juga. Kami pun nak faham kan, supaya sentiasa optimis. Terima kasih banyak. Dan kepada anda, kalau kita mau sama-sama berbincang tentang GST ni, boleh terus sajalah kita teruskan perbincangan ini di Facebook Astro Awani. Kita boleh berjumpa di sana. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you so much, Datuk. Always a pleasure. Thank you. Data show a lot of